Inilah Adam. Dia menghidapi penyakit gout. Cubalah Ural. Ia boleh membantu untuk mencegah pengkristalan asid urik dalam terapi gout. Ural, pengekali air kencing yang berkesan untuk gout. Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 30 Januari 2024 bersama saya Saif Akmal. Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Pemaisuri Agong menamatkan penggal pemerintahan sebagai Yang di-Pertuan Agong hari ini. Istiadat keberangkatan balik yang berlangsung pagi tadi penuh simbolik dengan adat istiadat Melayu. Laungan azan syahdu bergema di Istana Negara pagi ini mengiringi keberangkatan balik Seri Paduka dan Tunku Azizah yang kelihatan sebab. Azan yang dilaungkan oleh pembantu pegawai agama di Istana Negara itu menambahkan lagi sayu dan pilu warga Istana Negara. Asyhadu an la ilaha illallah. Suasana hibah turut menyelubungi Kompleks Bunga Raya Lampangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur KLIA ketika Yang di-Pertuan Agong dan Raja Pemaisuri Agong melangkah ke pesawat yang akan membawa baginda berdua kembali ke Pahang. Pada masa sama, laungan Daulat Tuanku turut bergema sebanyak 3 kali bagi mengiringi lambaian akhir kedua-dua Seri Paduka selaku Yang di-Pertuan Agong ke-16. Daulat Tuanku. Daulat Tuanku. Daulat Tuanku. Bekas Menteri Kewangan Daim Zainuddin masih disiasat atas kesalahan menggunakan kedudukannya untuk suapan rasuah dan kesalahan pengubahan wang haram. Perkara itu disahkan oleh Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Azam Baki. Memetik laporan BH, Azam berkata pihaknya tidak menghentikan siasatan terhadap ahli perniagaan itu biarpun pertuduhan di mahkamah sudah dilakukan. Semalam Daim dihadapkan ke mahkamah session atas tuduhan gagal mematuhi notis SPRM dengan tidak mengisytiharkan 70 aset dan 1 akaun bank. Jutawan itu yang hadir ke mahkamah dengan berkerusi roda bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Azura Alwi. Kata Azam, pertuduhan semalam hanya membabitkan pendakwaan mengikut Seksyen 36 dalam kurungan 1 Akta SPRM 2009 kerana gagal mengisytiharkan harta. Namun kata Azam, kes-kes lain membabitkan Daim masih berjalan dan ia belum ditamatkan. Menurutnya ketika ini Daim masih disiasat SPRM mengikut Seksyen 23 Akta SPRM 2009 dan Seksyen 4 dalam kurungan 1 Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. Seorang wakil rakyat kerajaan menemplak dakwaan bekas Menteri Kewangan Daim Zainuddin bahawa kerajaan melakukan pelbagai salah guna kuasa ke atas musuh politik mereka. Sebaliknya, Ahli Parlimen Sungai Petani Taufik Johari berkata, Dr. Mahathir Mohamad lebih banyak menggunakan salah guna akta ke atas pihak yang menentang kerajaan ketika pentadbirannya. Dan satu lagi, kalau dia mengatakan bahawa kerajaan hari ini menyalahguna kuasa dengan akta perhimpunan, akta hasutan dan sebagainya, kalau diimbau semula, waktu zaman Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri kali pertama tahun 90-an dulu, akta-akta itu lebih dahsyat, ya, diperalat dan dipergunakan. Bagaimana polis FRU digunakan, ya, menggunakan kekerasan untuk menghalang hak kebebasan bersuara. Semalam Daim yang merupakan orang kepercayaan Dr. Mahathir menggesa orang ramai bangkit melawan Anwar Ibrahim dengan mendakwa Perdana Menteri itu menggunakan akta-akta tersebut terhadap pihak yang mengkritik kerajaan. Gesaan itu dibuat selepas dia diheret ke mahkamah atas pertuduhan gagal mengisytiharkan hartanya. Mengulas lanjut, Taufik berkata, jika Daim tidak bersalah, dia boleh mencabar segala tuduhan dan membuktikan kebenaran di mahkamah. Tun Daim bersama dengan sekutunya, pimpinan-pimpinan yang lain sering menyatakan mengenai rule of law, ya, dan tidak ada sesiapa pun yang boleh above the law. Jadi kalau perkara itu terbukti ada kesalahan,
maka siasatan dibuat oleh pihak berkuasa seperti SPRM. Dan kalau Tun Daim merasakan dia tidak bersalah, maka dia boleh untuk mencabar keputusan itu dengan melawan di mahkamah lah. Itu adalah cara yang terbaik. Jadi saya nasihatkan kepada Tun Daim supaya menghormati proses undang-undang dan fokuslah untuk membuktikan bahawa anda tidak bersalah. Pemimpin Bersatu mencabar Ahli Parlimen Bukit Gantang Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Fasal agar meninggalkan parti itu. Ini susulan pelantikannya mengetahui jawatan kuasa kerajaan menangani kenaikan harga makanan dan kos sara hidup. Syed Abu Hussein adalah salah seorang daripada 6 Ahli Parlimen Bersatu yang mengisytiharkan sokongan mereka kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan Kerajaan Perpaduan dalam tempoh beberapa bulan lalu. Dalam satu majlis di Perak pada Ahad, Anwar mengumumkan bahawa Syed Abu Hussein akan mengetuai jawatankuasa di bawah Majlis Tindakan Sara Hidup NACOL. Tugaskan saudara Syed Abu Hussein untuk bantu tunggu dalam syarat penyelarasan harga barang makanan ni NACOL, dan kita kesahkan supaya dia akan mengepalai kluster yang tambah ikhtiar supaya jualan madani ini dapat kita tingkatkan di seluruh negara. Memetik laporan FMT, Ketua Pemuda Bersatu Wan Ahmad Fahiza Wan Ahmad Kamal menyifatkan pelantikan Syed Abu Hussein sebagai memalukan kerajaan. Ini kerana katanya, kerajaan terpaksa melantik Ahli Parlimen Bersatu yang hipokrit untuk menyelesaikan isu rakyat. Untuk rekod, Syed Abu Hussein yang berasal daripada Bersatu mengumumkan sokongannya kepada kerajaan Anwar pada November lalu tetapi tidak keluar parti pembangkang. Sementara itu, Ahli Parlimen Labuan Suhaili Abdul Rahman mencabar Parti Bersatu memecat semua ahli parlimennya yang menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Untuk rekod, Suhaili digantung keahlian 6 tahun oleh parti itu. Dia berkata demikian apabila ditanya langkah terbaru Bersatu mahu meminda perlembagaan parti bagi menyekat lebih ramai ahli parlimen menyatakan sokongan kepada Anwar. Semalam, Setiausaha Agung Bersatu Hamzah Zainuddin berkata parti itu mahu mengambil tindakan undang-undang ke atas wakil rakyatnya yang khianat selepas menyokong pentadbiran kerajaan. Mengulas lanjut, Suhaili berkata dia tidak akan sama sekali mengosongkan kerusi parlimennya sehingga PRU 16. Sementara itu, Ahli Parlimen Gua Musa Muhammad Azizi Abu Naim menganggap tindakan undang-undang Bersatu hanyalah satu gertakan. Katanya kepada Malaysia kini tindakan tersebut lebih kepada untuk menghalang wakil rakyat beralih sokongan dengan cara menakut-nakutkan. Konspirasi untuk memecah belahkan keutuhan Bersatu oleh pihak musuh telah gagal. Demikian kata Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu Muhammad Azmin Ali dalam satu kenyataannya. Menerusi kenyataan di Facebook, Azmin berkata ini selepas ahli MPT Bersatu sebulat suara mendukung dan mempertahankan kepimpinan Muhyiddin Yassin sebagai Presiden parti itu. Mengulas lanjut, Azmin berkata dalam mesyuarat khas MPT pada Ahad juga, ahli MPT mengulangi ikrar dan tekad untuk meneruskan perjuangan demi rakyat dan negara. Sebelum ini, Ahli Parlimen Bukit Gantang Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Fasal mendakwa wujud pergolakan dalaman Bersatu. Dia mendakwa Bersatu kini mempunyai 2 kem dengan sebahagian besar ahli parlimen parti itu mahu Setiausaha Agung Hamzah Zainuddin diangkat sebagai teraju menggantikan Muhyiddin. Perkara itu didakwa berlaku susulan tindakan Muhyiddin yang membuat pusingan selepas mengumumkan tidak akan mempertahankan jawatannya pada pemilihan akan datang. Bagaimanapun, dalam mesyuarat MPT yang berlangsung itu tiada sebarang tindakan ekstrim seperti yang dijangka sesetengah pihak. Sebaliknya, hanya pertukaran beberapa kepimpinan negeri dan lantikan baharu dalam MPT. Menteri Wilayah Persekutuan Zaleha Mustafa enggan mengulas berkaitan keputusan mesyuarat lembaga pengampunan. Ini berkenaan sama ada lembaga itu membuat keputusan membebaskan bekas Perdana Menteri Najib Razak. Dia yang juga anggota lembaga itu sebaliknya meminta orang ramai menunggu kenyataan rasmi berkaitan perkara itu. Sementara itu, utusan online menarik balik laporan bahawa Najib mendapat pengampunan diraja dan dibebaskan daripada penjara. Dalam penjelasannya awal petang ini, utusan berkata laporan itu ditarik balik susulan terdapat fakta yang tidak dapat disahkan. Terdahulu memetik sumber utusan melaporkan Najib mendapat pengampunan daripada lembaga pengampunan semalam.
Media sebelum ini melaporkan mesyuarat lembaga pengampunan yang sepatutnya diadakan semalam adalah mesyuarat terakhir yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah sebelum pemerintahan baginda berakhir hari ini. Untuk rekod, Najib telah dihukum penjara di penjara Kajang setelah disabitkan bersalah dalam pertuduhan salah guna kuasa. Bekas Presiden UMNO itu dihukum penjara 12 tahun dan denda RM210 juta. Sementara itu, dalam satu majlis, Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil menasihati pengamal media menantikan kenyataan rasmi lembaga pengampunan dan tidak menghasilkan berita berdasarkan sumber semata-mata. Sekali waktu saya masuk tadi, dalam media sosial gemuruh dengan kononnya ada media yang memetik sumber yang mendahului kenyataan yang seharusnya dibuat oleh lembaga pengampunan. Jadi semua angguk, maksudnya semua dapatlah ya, ada berita ya, berita yang dikata keluar, tapi saya cek dengan Stratcom Kabinet dan YB Datuk Seri Azalina maklumkan bahawa kita kena tunggu kenyataan daripada lembaga pengampunan. Ramai media yang menelefon saya, jadi saya terpaksa sebut dulu sebagai dalam mukadimah ucapan, kita nantikan kenyataan rasmi sebelum kita membuat berita. Memilih untuk membuat berita berdasarkan sumber. Kadang-kala kita tak pasti sumber itu bagaimana. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Saif Akmal, untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.